Selamat pagi murid-murid, apa kabar semua? Cikgu harapkan semua sehat pada hari ini ya. Jadi apa topik kita pada hari ini? Topik kita pada hari ini ialah mengulang kaji cara menulis ulasan. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran kita. Yang pertama, menulis ulasan dengan maklumat yang lengkap. Yang kedua, menjawab soalan secara kritis dan betul. Okey, sekarang kita lihat bersama-sama bagaimana menulis ulasan dalam bahagian C. Selamat pagi, hari ini cikgu akan terangkan tentang bahagian C, pemindahan maklumat iaitu ulasan bertiga. Okey, ada teknik menulis ulasan bertiga. Markah penuh yang diberi ialah 15 markah. Ulasan ditulis dalam satu perenggan sahaja. Pelajar mesti menggunakan penanda wacana. Untuk menjawab ulasan bertiga terdapat dua teknik, iaitu teknik susi-susi, iaitu isi tersurat diikuti dengan isi tersirat, dan satu lagi teknik ialah sebutkan semua isi tersurat baru berikan isi tersirat. Ulasan mestilah ditulis antara 80 hingga 100 patah perkataan. Jika ulasan ditulis kurang daripada 80 patah perkataan, maka markah maksimum ialah 8 markah. Tapi jika ulasan ditulis lebih daripada 100 patah perkataan, maka markah maksimum hanyalah 13 markah. Berikut merupakan contoh ulasan yang menggunakan teknik susi-susi. Okey, pelajar haruslah membaca arahan soalan terlebih dahulu dan pastikan ulasan yang ditulis kurang daripada 100 dan lebih daripada 80 patah perkataan. Baiklah, ini ialah isi satu, isi tersurat pertama, isi tersurat kedua, isi tersurat ketiga, dan isi tersurat yang keempat. Ini cikgu sediakan cara menjawab teknik pasang siap susi-susi. Okey, kamu berikan isi tersurat terlebih dahulu diikuti dengan isi tersirat. Okey, berikut merupakan penanda wacana yang boleh digunakan jika anda menggunakan teknik susi-susi. Anda boleh memberikan isi tersurat daripada bentuk mengapa diikuti dengan 3 penanda wacana, atau isi tersirat bahagian contoh diikuti dengan 3 penanda wacana, dan kesan juga 3 penanda wacana. Okey, ini adalah skema jawapan bagi teknik susi-susi. Okey, anda diingatkan untuk menulis patah perkataan sebelum anda menghantar ulasan tersebut. Baiklah murid-murid, hari ini kita teruskan dengan latihan pada hari ini, iaitu latihan ulasan. Untuk latihan ulasan ni kita tengok contoh arahannya. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okey, tajuk bagi gambar di sini ialah sebab-sebab larangan penggunaan telefon bimbit di sekolah. Di sini dipaparkan 4 isi tersurat mengenai sebab larangan penggunaan telefon bimbit di sekolah. Okey, sekarang mari kita buat bersama-sama. Yang pertama harus kita buat ialah ayat pendahuluan, itu gambar menunjukkan apakah arahan tersebut, iaitu sebab larangan penggunaan telefon bimbit di sekolah. Okey, nokta. Okey, sekarang kita sambung kepada isi tersurat yang pertama. Contohnya, lalai dalam pelajaran. Okey, kita mulakan dengan antara, itu penanda wacana dia, antara sebab larangan penggunaan telefon bimbit di sekolah ialah pelajar akan lalai dalam pelajaran. Nokta. Seterusnya adalah isi tersirat bagi isi tersurat ini. Isi tersirat ni kita adalah idea pelajar sendiri, di mana perlu tanya atau perlu kaitkan kenapa, mengapa, contohnya atau bagaimana. Okey, dekat sini kita boleh tanya mengapa. Mengapa pelajar akan lalai dalam pelajaran? Jadi penanda wacana yang sesuai adalah hal ini demikian kerana
pelajar akan hilang fokus dalam pelajaran. Kerana pelajar akan hilang fokus dalam pelajaran. Nokta. Okey, seterusnya kita sambung kepada isi tersurat yang kedua, iaitu terpulang. Jadi itu adalah tugasan awak. Kita dah bincang bersama-sama ayat pendahuluan. Itu gambar menunjukkan di sini tajuk gambar tersebut. Lepas itu penanda wacana untuk ayat ataupun isi tersurat yang pertama antara ulang balik tajuk sebab larangan penggunaan telefon bimbit di sekolah ialah pelajar akan lalai dalam pelajaran merupakan isi tersurat yang pertama. Manakala isi tersirat yang pertama ialah kita tanya diri sendiri mengapa. Jadi penanda wacananya adalah hal ini demikian kerana pelajar akan hilang fokus dalam pelajaran. Okey, untuk penanda wacana isi kedua pula kita guna selain itu. Jadi tugas awak adalah awak sambung dengan menghuraikan isi tersurat yang kedua, ketiga dan keempat, di mana setiap isi tersurat ini ada isi tersiratnya. Jadi tugasan awak adalah tersebut. Jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa siapkan tugasan dan latihan ulasan ini. Terima kasih.